pandangan ulama tentang hamma tu kan. Ni dia. Ya. Walaqad hammat bihi. Sungguh demi Allah, sesungguhnya dia perempuan. Yalah aku buat hari tu hammat tu hiya tu untuk she lah, kaum wanita, perempuan tu dah berkehendak dengannya. Sebagaimana kita dah bincang hari tu, ulang-ulang sikit-sikit. Dia kehendak dia itu bukan sekedar kehendak dalam hati dia, bukan lintasan hati. Sebab dia udah kunci pintu. Dia udah mengajak Yusuf nak buat jahat. Jadi dia tu dah bertindak, bukan sekadar dalam hati lagi. Jadi dah maksiat lah kata ulama. Ya. Bihi dengannya, dia berkehendak dengannya, dengan Yusuf. Dan Yusuf pun dan Yusuf pun hamma tu huwa. Ya. Yang ini adalah Zulaikha. Kemudian hamma ni adalah lelaki, huwa. Ya, bila tak ada tanda ta sakinah tu, ta mati tu, maka dia huwa, hamma. Dia untuk lelaki, dalam kes ini adalah Nabi Yusuf alaihissalam, biha, kepadanya atau dengannya, dia berkehendak dengannya juga. Cuma masalah hamma Yusuf ni. Jadi banyak berbeza pandangan ulama tentang hamma Yusuf. Pertama saya ambil daripada kitab Tafsir Imam Qurtubi. Ini kitab besar ni. Ya. Kitab besar ni kitab Qurtubi. Qurtubi ni nama dia Abu Abdillah Muhammad nama dia. Cuman di orang Arab ni biasa panggil pakai Abu lah. Gelaran dia Abu Abdillah. Anak pertama dia Abdillah. Jadi digelarlah dia dengan bapak Sidolah lah kalau bahasa sini. Namanya Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr bin Farah Al-Ansari. Dia ni orang Madinah, Ansar kan. Al-Khazraji. Madinah tu pun ramai orang, ramai kabilah. Tapi dia ni kabilah Khazraj. Kalau ingat lagi, Madinah tu penduduk lamanya ada Khazraj, ada Khaus kan, ada Aus, sorry. Jadi dua kabilah ni datang daripada Yaman. Yaman tu dulu diberitakan nak banjir. Dia punya dam nak hancur sebab dah dikorek tikus. Jadi orang tua-tua dia dulu, atuk-atuk dia dulu bawa anak-anak dia lari keluar daripada Yaman. Tapi yang pastinya yang dua ni lah, Khazraj dan Aus, singgah di Madinah. Sebelum datang Nabi SAW lagi. Jadi dia suku Khazraj yang asalnya dari Yaman, duduk di Madinah, dan dia jadi orang Ansar lah sebab dia menerima kedatangan Rasulullah SAW waktu hijrah kan. Kemudian dia ni Al-Andalusi, banyak warga negara dia ni. Ansari Madinah, Khazraj, orang asal situ. Andalus, dia ni Andalus ni di Spanyol lah. Itu dikatakan dia Cordoba tu. Al-Qurtubi. Qurtubi itu maknanya Cordoba lah. Orang Arab ni bila panggil nama dia ada huruf ya bertasdid di belakang. Qurtubi. Kalau Jawa, Jawi. Jadi Qurtubi ni orang Andalusia, Spanyol. Tahun 2012-14 dia lahir. Di sanalah dia mempelajari bahasa Arab. Sebab di Andalus tu dulu kan pusat Islam kan. Semasa kepimpinan Islam beratus-ratus tahun. Hingga Eropah tu maju dengan ilmu pengetahuan Islam yang banyak. Kemudian dia belajar bahasa Arab, belajar syair, Quran, belajar fiqh, nahwu, qiraat, balaghah, semua ilmu-ilmu hebat semua ni. Ulumul Quran dan lain-lain lagi banyak. Kemudian dia pergi pula ke Mesir lepas tu. Dia meninggal di Mesir tahun 1272 Masihi, dan dia punya kitab Jami' Ahkam Quran, kitab besar. Dia 24 jilid. Dan dia dikira
kibar mufassirin, ahli tafsir yang terulung lah, kibar, besar. Dia seorang faqih juga. Wah, ini kelebihan orang dulu lah. Dia ahli tafsir, dia fiqh pun dia kuasai, muhaddis, orang ahli hadis pula. Perangai dia pula wara', zuhud, dan orang muta'abbid, orang yang beribadah. Itulah cerita dia. Ini dia punya tafsir. Ya. Dia punya tafsir, bayangkanlah tu 24 jilid. Nama tafsir dia Jami' li Ahkamil Quran. Menghimpun atau penghimpun hukum hakam Quran. Dia kata dalam kitabnya itu, berbeza pendapat para ulama tentang ham Yusuf. Iaitu yang pada ayat tu, wa hamma biha. Yang Zulaikha tadi, ham dia tu, kehendak dia tu memang nak buat jahat lah. Sebab dia dah bukan saja di hati dia terlintas, tapi dah berbuat. Dah kena dosa dah tu. Jadi kita hati-hatilah bila kita ada gerak hati kita, lintasan hati kita nak buat jahat, tapi kalau tidak berbuat, dia masih belum dikira dosa. Tapi bila dah bertindak, dah berdosa lah tu, dah jahat lah dah tu. Tapi ham Yusuf ni macam mana? Dah berdosa ke atau tidak? Maka khilaf ulama. Jadi sebelum ham Yusuf tu, ulama tiada khilaf tentang hammat tadi kan, berkehendak wanita itu, iaitu Zulaikha tu. Tidak ada khilaf, tidak ada perbezaan pendapat tentang ham Zulaikha tu, bahawa hamnya itu adalah maksiat. Sebab dia dah bertindak kan, dah kunci pintu, dah berhias, dah paksa Yusuf, dah mengajak, dah apa dia kata, ayat yang sebelum ni, hai talak, jom, aku dah siap untuk engkau. Jadi bila dah bertindak macam tu, itu bukan ham yang biasa, bukan lintasan hati, tapi dah bertindak. Dia dah berdosa, dikira maksiat lah. Okey, faham ya? Ini ham yang merah. Merah ni jahat lah. Saya bagi tanda merah tu sebab dalam bahasa kita bila katakan nya tu sama je nya lelaki, nya perempuan. Jadi saya buat di sini hamnya, maknanya keinginannya nya perempuan tu adalah maksiat. Jadi adapun Yusuf, hamnya itu, ham Yusuf hijau menunjukkan lelaki. Seandainya dia tidak melihat bukti Tuhannya. Kan dia katakan kan, laula an ra'a burhana rabbih. Maknanya apa? Ham Yusuf tu akan wujud kalau dia tak melihat bukti-bukti Tuhannya, tanda-tanda ayat-ayat ketuhanan. Jadi bila dia melihat tanda ketuhanan tu, ya, ham tadi tu, ham dia itu tak terjadilah. Jadi ulama kata wahamma biha. Yusuf pun berkehendak dengan lintasan hati yang tadi tu ada, kalau tidak dia melihat burhan rabbih. Apa namanya itu? Bukti-bukti, dalil-dalil ketuhanan, iaitu ilmu dan hikmah sebagaimana sebelum ni kan. Jadi ramai ulama mengatakan bahawa Yusuf tu tak ada ham, tak ada cita-cita nak buat dosa sama Zulaikha. Sebab inilah laula an ra'a burhana rabbih. Seandainya dia tidak melihat bukti-bukti ketuhanannya. Jadi ham dia itu tinggal ham gitu sajalah. Bahkan setengah ulama hamnya pun tidak. Dia tak berkeinginan, tak terlintas langsung dia nak buat dosa. Sebab dia melihat bukti Tuhannya. Dia nampak nikmat Tuhan yang ada sama dia. Ya, kebaikan Tuhan mulai dari dicampakkan ke lubang telaga buta, kemudian dijual jadi hamba sahaya dengan harga murah, kemudian masuk ke istana. Itu semuanya
nikmat-nikmat Tuhan sebagai bukti Tuhan tu memelihara dia. Jadi nampaknya benda tu, nikmat-nikmat Tuhan tu atau bukti-bukti Tuhan tu, atau dalam ayat tu kata burhan, ya, burhan rabbih itu, jadi dia tak ada ham. Yang mengatakan macam itulah Nabi Yusuf tu hamba juga, tapi kalau tak ada bukti Tuhan. Tapi kalau ketika dia nampak bukti Tuhannya tu, maknanya dia tak ada ham langsung. Sebahagian ulama kata. Kerana apa? Kerana wajib adanya ismah, pemeliharaan. Ismah tu pemeliharaan Tuhan terhadap para nabi, anbiya. Jadi nabi ni sebagai manusia pilihan Tuhan, ham untuk maksiat tu tak ada. Jadi ini kita pegang dulu tuan-tuan, puan-puan. Kita pegang dulu bahawa nabi-nabi ini dibagi hak pemeliharaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mereka tak buat dosa. Makanya ayat tu yang tadi tu, laula an ra'a, apa dia kata tadi? Laula an ra'a burhana rabbih. Dia ada ham kalau dia tak melihat tanda-tanda Tuhan. Jadi itulah dalil dia bahawa anbiya, para nabi-nabi itu ada ismah, ada pemeliharaan daripada Tuhan. Kalau kita tak ada jaminan. Mungkin kita buat, mungkin tidak. Ya, makanya kita sentiasa istighfar sebab ismah itu tak ada sama kita. Kita ada salah, kita ada dosa. Cuma jangan lupa istighfar ajalah. Mana dalilnya bahawa anbiya tu ada ismah? Inilah ayat yang ujung tu pula, yang 24 juga. Kadzalika, begitulah, linasrifa anhu su'a wal fahsya. Begitulah kami palingkan dari dia, dari Yusuf, segala perbuatan kejahatan, wal fahsya, dan yang keji-keji. Ni dalaman, fahsya ni yang dah berlaku, iaitu zina lah. Kenapa dia dipelihara? Sebab dia min ibadinal mukhlasin. Inilah kita bincang hari itu. Punca Allah Ta'ala pelihara dia kerana dia termasuk golongan hamba-hamba kami yang mukhlas, yang dipilih, yang dibersihkan, mukhlas. Jadi ramai ulama tafsir saya baca, nak jadi mukhlas, kalau ramai mukhlasin lah. Nak jadi orang mukhlas ni, orang yang dipilih, orang yang dibersihkan Tuhan, disucikan Tuhan, maka sebelum masuk ke sana, dia mesti ikhlaskan diri, bersihkan diri. Jadi kita beramal ikhlas, nolong orang ikhlas, segala-galanya lah. Segala tindakan kita dalam kehidupan ni, kita sucikan hanya untuk Tuhan. Bukan untuk orang lain, bukan untuk manusia dan sebagainya. Maka insya-Allah kita pun dipilih. Cerita ni cerita pemeliharaan Tuhan kepada nabi-nabi. Tapi dalam ayat ni, innahu min ibadina. Sungguhnya dia Yusuf tu termasuk golongan hamba-hamba kami, bukan anbiya saja. Mana hamba-hamba kami, kita pun boleh nak jadi mukhlas, orang yang dipilih Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana cara dia? Kita ikhlaskan diri kita supaya kita masuk hamba juga. Walaupun tahap itu, peringkat itu bukanlah peringkat macam nabi-nabi itu, tapi Allah pelihara kita insya-Allah. Kalau adalah kita ni macam apa? Alhamdulillah. Kita ada tamu dari Kelantan, dari Kota Baru. Zainab Talib, orang kita ni kan. Jadi itu, kita fokus dulu. Innahu min ibadinal mukhlasin, bahawa nabi-nabi, termasuklah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dia dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak mungkin berham untuk jahat. Tak nak berkehendak, berniat, terlintas dalam hatinya untuk buat jahat. Sebab dia sentiasa melihat
ayat-ayat Tuhan. Jadi kita ni macam mana? Kita boleh juga masukkan diri kita walaupun tak setahap, tak seperingkat nabi-nabi, tapi kita boleh juga mencuba, berusaha menggolongkan diri kita sebagai orang-orang yang mukhlasin, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang disucikan Tuhan dengan cara kita mukhlis dulu. Itu beza yang itu kan. Mukhlas ni orang yang dipilih, orang yang dibersihkan. Mukhlis orang yang membersihkan diri. Jadi kita cuba membersihkan diri dulu daripada kekotoran-kekotoran. Membersihkan diri dengan cara kita zikir, sentiasa ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita sembahyang, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang kita ni menjadi bukti kita tu ingat pada burhan, kepada bukti-bukti atau tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah masuklah kita mukhlasin ni. Bila kita masuk dalam mukhlasin ni, maka adalah ayat di atas tu, linasrifa anhu su' wal fahsya. Kami akan jaga dia, kami akan palingkan dia daripada perbuatan jahat dan perbuatan mungkar, fahsya, zina lah. Ayat Quran biasanya fahsya tu ditujukan kepada zina. Jadi kata ahli tafsir, dalam ayat tu ada takdim wa takhir. Ada yang didahulukan, ada yang dikebelakangkan. Apa benda tu? Okey, kita tengok. Serupa dengan pendapat ni. Abu Hatim ini daripada dalam tafsir Qurtubi tadi bahawa Abu Hatim, maknanya orang atas dia lagi, dia rujuklah dengan Abu Hatim ni. Kata Abu Hatim ni, aku membaca ayat-ayat ganjil Al-Quran di hadapan Abi Ubaidah. Abi Ubaidah ni ahli tafsir juga. Bila sampai pada wahamma biha tu, walaqad hammat bihi wahamma biha, maka Abu Ubaidah yang orang mufassir juga ni, dia kata ini adalah ada takdim dan takhir. Macam mana takdim dan takhirnya? Macam tu. Walaqad hammat bihi, Zulaiha menghendaki Yusuf, walaula. Ayat tu di depan. Baru hamma biha di belakang. Tengok tengok tu. Walaqad hammat bihi kan. Zulaiha nak, bukan terlintas di hati saja, tapi dah berbuat. Nak buat jahat pada Yusuf. Dengan usaha-usaha dia, dengan gigihnya dia. Ya. Wa hamma biha. Yusuf pun nak juga dengan dia. Kalau Yusuf tak melihat bukti-bukti Tuhan ni. Jadi takdim takhir tu mana? Yang didahulukan, yang dikemudiankan. Ahli tafsir ramai setuju pendapat ni. Tengok. Walaqad hammat bihi wa. Tengok tu wa. Laula. Laula an ra'a burhana rabbih. Hamma biha. Macam itulah tafsiran ayat. Walaupun ayat sebenarnya dalam Quran yang di atas itulah. Tapi ditafsirkan sungguh demi sumpah, sungguhnya dia nak kepada Yusuf, dan kalaulah dia tak melihat bukti Tuhannya, dia pun hamma biha. Dia pun nak juga buat. Tapi kerana dia, maknanya apa? Kerana dia melihat bukti Tuhannya, dia tak ada hamma terus. Boleh faham? Ya, faham. Tengok tengok. Saya huraikan lagi tu. Laula tu, kalaulah tidak. Kalau. La tu tidaklah. Istilah bahasa dia huruf untuk menunjukkan imtina, tertegahnya sesuatu, terhalangnya sesuatu kerana adanya sesuatu yang lain. Tak nak gambar. Terhalangnya sesuatu kerana ada yang lain. Mana tu? Kita tengok tu contoh dia. Kalaulah tidak hujan, binasalah tanaman. Boleh? Kalau tak ada hujan, binasalah tanaman. Maknanya apa?
Kalau ada hujan, tak binasalah tanaman. Ni pegang elok-elok ni. Kang ada pendapat lain Kang. Kalau kita tak faham ini, teruk kita. Terikut kita dengan pendapat lain tu. Jadi, itu nama laula tadi. Kalaulah tidak hujan, aku datang. Tapi karena ada hujan, aku tak datang lah. Faham? Kalaulah tidak lihat bukti Tuhan, dia pun hamba juga. Tapi karena dia lihat burhan Tuhan tu, maka dia tidak ada hamba tu. Ataupun kalau ada hamba, sekadar hamba begitu ajalah, lintasan hati sajalah. Dia tengok, kalau tidak ada hujan, binasalah tanaman. Kalau ada hujan, maka tanaman tidak binasa. Ada boleh faham? Tengok, saya buat sampai macam tu. Jadi, laula an ra'a burhana rabbih, kalaulah tidak dia melihat bukti Tuhannya, dia akan hamba. Dia akan berkehendak juga dengan Zulaikha. Nak buat dosa lah. Tapi kerana dia melihat bukti Tuhannya, maka hamba kepada Zulaikha itu tak ada. Fahami betul-betul. Kalau tak faham, tanya. Alhamdulillah. Jadi, kalaulah tak hujan, keringlah tanam-tanaman. Keringlah kebun. Tapi hujan ada. Maknanya kebun tidak kering. Tidak binasa. Itu makna dia. Jadi hamma biha tu tak ada. Mengapa tak ada hamma biha tu? Sebab dia melihat Tuhan. Melihat tanda-tanda keagungan Tuhan. Okey. Begitu juga dengan pendapat apa ni? Ahmad bin Yahya. Orang ahli tafsir juga. Dia kata maksiat ni merah lah, sebab jahat kan. Kehendak Zulaikha tu adalah maksiat dan dia sabit. Maknanya berterusan, musirrah. Bahasa Arabnya di atas tu, wa kanat musirrah, dia terus menerus. Dia konsisten, istiqamah dengan kehendak dia. Dia bersiap-siap, berhias, kan. Maknanya dia memang nak buat dosa tu memang dia usaha. Sedangkan kehendak Yusuf tidak dia lakukan. Kalaupun ada kalaupun ada Yusuf tu, tapi dia tak nak. Sebab dia kata ma'azallah kan. Ma'azallah kata. Maka antara dua kehendak tu berbeza, jangan samakan. Sementara ulama nanti, sebahagian ulama sama. Dua-dua hendak. Itu bahaya. Makanya kita faham ni betul-betul. Ramai ulama mentafsirkan ayat tu macam ni lah. Termasuk kisah ni, pendapat ni ada di dalam Qurtubi sendiri. Ada lagi tu, ini masih dalam Qurtubi, tapi qila lah. Qila ni maknanya dikatakan orang. Maknanya pendapat ni tak begitu kuat. Hamma tu nak memukul. Dia berkehendak juga, tapi bukan kehendak zina. Nak memukul Zulaikha. Dan dia nak membela dirinya. Ham Yusuf tu nak memukulnya. Nya perempuan saya kata tadi kan, merah. Dan menolaknya daripada dirinya, daripada diri Yusuf. Yang hijau tu kembali kepada Yusuf, yang merah kembali kepada perempuan. Sebab sama, bahasa kita sama aja, nya lakinya perempuan. Jadi menghalangnya bukti bila dia nampak nikmat Tuhan, kebesaran Tuhan kepada diri dia tu, kebaikan Tuhan pada diri dia, menghalang dia untuk memukul. Sebab dia dah nak pukul dah. Supaya tak nak digoda oleh Zulaikha ni kan. Dia nak pukul dah. Tapi bila nampak hamba Tuhan tu, terhalang dia daripada,
nampak burhan Tuhan tu, dia terhalang nak memukul Zulaiha tadi. Sebab apa? Sebab kalau dia pukul, takut besok orang akan tuduh dia yang menghendakinya perempuan tu untuk buat jahat. Dia tak mahu Yusuf pukul. Takut macam tu lah. Jadi Allah pelihara. Sebab kalau dia pukul, walaupun untuk mengelak daripada dia digoda, dikerjakan oleh Zulaiha, kalau dia pukul, nanti dia menangis. Dia cakap sama laki, cakap sama menteri tu, dia pukul aku sebab nak buat jahat pada aku. Pukulan tu tak jadi dia buat. Setengah pendapat. Pendapatnya elok. Elok yang mana? Supaya Yusuf tu tidak dibayangkan nak itu nak berzina. Dia nak tafsirkan ayat tu supaya Nabi tu terpelihara daripada menghendaki zina. Jadi dia takwil ayat tu, Yusuf pun nak ham, tapi ham Yusuf tu nak memukul. Ada lagi, cantik juga pendapat ni. Hamma Yusuf tu tamanna zaujiyataha. Dia berangan nak menikahinya. Pula dah. Perempuan tu nak, Yusuf pun nak juga. Dia kata tak apa, memang biasa nak. Tapi nak dia tu bukan nak buat jahat, tapi nak menikahinya. Tengok. Ulama-ulama tafsirkan ayat tu supaya Nabi itu terpelihara. Cuma itulah masalah. Dua pendapat ni baiklah. Tapi nak jaga kepribadian, nama baik Nabi SAW, Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi tak ada isyarat dalam ayat tu nak kahwin, nak mukul, tak ada. Sebab apa? Sebab Zulaiha hammat dan terus ayat tu hamma juga. Jadi hammat tu sama dari sudut nak buat jahat. Cuma bila di takdim takhir tadi, didahulukan dan dikebelakangkan ayat Tuhan tadi tu, sehingga dia tidak berham. Maknanya ham tu kalau dia tak lihat bukti Tuhan. Kalau lihat bukti Tuhan, tak ada ham langsung lah. Jadi ayat nak kahwin ke, nak mukul ke, tak ada. Tak ada dia punya isyarat dalam ayat. Maknanya tertolaklah pendapat tu. Ini hati-hati. Ya. Hati-hati kita ni. Dikatakan dari Ibnu Abbas. Ini ahli tafsir bagian sahabat ni. Masya Allah. Ya. Ramai ahli-ahli tafsir yang baru ni. Ya, termasuk Nabi Sina. Ya. Yang takhir dengan takdim tu mana? Yang tadi itulah. Yang apa tadi? Maksudnya bila dia takdim takhir tu, yang utamanya tengok apa awal ke akhir. Ini wahamma biha tu letakkan belakang. Patutnya apa? Dikedepankan yang apa tadi tu? Yang laula an ra'a burhana rabbih. Laula. Terlambat tadi masuk. Yalah tu ada kelas benarnya. Mana murid tadi? Dari Kota Baru. Di atas nombor 4. Daripada atas nombor 4. Baru nombor 4. Kejap. Tak apa, kita ulang sikit. Ulang. Enaknya kaji kerana diulang-ulang. Ni. Ayat tu kan macam tu. Puan Zarina. Walaqad hammat bihi. Dia si Zulaiha. Dia nak pada Yusuf dan Yusuf pun nak pada dia. Kalau dia tak melihat ayat Tuhannya. Jadi ahli tafsir nak menjaga nama baik Nabi tu. Sebab ada ayat yang di atas tadi. Jadi dibalikkan. Wa laula. Dikedepankan laula tu. Kalaulah dia tidak melihat Tuhannya, maka dia pun hamma juga. Tapi kerana dia melihat burhan,
bukti-bukti kehebatan Tuhan tu, hamna tu tak terjadilah. Macam tadilah. Kalau tak hujan, aku datang. Tapi kerana ada hujan, kalau tak hujan, aku datang. Tapi kalau hujan tak datang, tak adalah kedatangan tu. Ini macam tu juga. Kalau dia tak lihat bukti Tuhannya, dia hama juga. Tapi kerana dia lihat bukti Tuhannya, hama dia itu tak ada. Keinginan dia nak buat jahat tu tak ada. Okey. Ini mulai serius ni. Ibnu Abbas kata, hama tu sampai dia, tengok hijau Nabi Yusuf. Sampai dia, keinginan dia nak buat tu, serupa dengan Zulaiha juga. Dah ada, bukan sekadar lintasan hati, Muhammad cakap dah, dia cabut tali seluar. Halal himyan. Dicabut tali seluar dan duduk dengannya, dengan perempuan tu, di tempat, Muhammad cakap, di tempat kemaluan. Ini riwayat Ibn Abbas. Ahli tafsir di kalangan sahabat. Ada satu lagi riwayat daripada Ibn Abbas juga. Dia terlentang atas tengkuknya. Atas tengkuk dia sendirilah, perempuan tu terlentang. Dan dia, Nabi Yusuf pun duduk di antara dua kaki perempuan sambil membuka bajunya. Sampai ada macam tu. Cuma bila saya rujuk ulama, cakap-cakap ulama mengatakan bahawa ini riwayat daripada riwayat Israiliyat. Israel lah, riwayat Israel. Kitab-kitab lama Israel dululah. Termasuk kitab yang terbaru ni, yang selalu saya sebut kalau saya mengajar tu, Nabulsi ni, dia kata pendapat ni, pendapat yang apa namanya, yang diambil, dicedok daripada Israiliyat. Jadi riwayat ni kata dari Ibnu Abbas. Ramai dalam kitab-kitab tafsir, Qurtubi, yang ini Qurtubi lah ni, dalam Tabari pun macam tu juga. Tapi dalam kitab Ibnu Katsir, dia tak sebut. Khilaf ulama, tapi dia tak sebut sampai itu. Tak sentuh cerita yang agak sensitif ni. Sampai macam tu. Cuma adalah riwayat daripada Ibnu Abbas, dia kata. Ini daripada Sa'id bin Jubair. Atlaqa tikkah sarawilih. Dia dah melepaskan tali seluar. Mujahid pun, ahli tafsir kalangan orang-orang salaf dia. Dia buka seluarnya hingga sampai ke dua belakangnya. Dah calus dah. Dan dia duduk mendekat kepada perempuan tu macam seorang suami kepada isterinya. Itu ada rujukan tu. Sa'id bin Jubair, Mujahid, ahli tafsir besar tu. Kila ni lemah lah, dikatakan orang bahawa ham Yusuf tu adalah maksiat. Dan dia duduk sebagaimana seorang suami pada isterinya. Sampai macam tu. Jadi bila kita tahu punca dia tadi, laula an ra'a burhana rabbih tadi, jadi kita peganglah yang itu dulu. Perkataan atau pendapat ini, sebahagian besar ahli tafsir berpendapat macam tu, bahawa Nabi Yusuf hamnya itu dah sampai ke peringkat memang nak buat betul-betul. Bila nak buat tu, barulah dia nampak burhan. Kalau yang tadi, ham tu langsung tak ada. Sebab dia nampak ham, burhan Tuhan tu, dia langsung tak ada ham, tak ada keinginan. Kalau yang ini, dah bertindak. Bapak cakap dah nak bersedia lah dah. Tapi bila dah macam tu, baru nampak burhan. Apa burhan tu? Nanti kita bincang pula lah. Ada kata dia melihat suami dia datang. Majikan itu datang. Ada kata burung membawa tanda larangan.
menghalang dia. Ada kata dia melihat ayahnya, Nabi Yakub. Ada kata lagi, takut tak sampai kan? Ada kata lagi, dia melihat ayat-ayat larangan. La taqrabu zina. Salah satunya ayat tu kata, la taqrabu zina, jangan kamu dekat pada zina. Bila dia terbaca tu tak jadi. Memang tak jadi juga. Ya, walaupun pendapatnya agak melampau, tapi memang tak jadi juga. Tak jadi juga jadi maksiat. Cuma dah lebih daripada ham lintasan hati. Bila dah lebih daripada sekadar lintasan hati, dia jadi dosa. Bagaimana saya cakap begitulah kan. Malam tu dia tidur, pegang kepala. Besok nak curi durian kebun sebelah. Kalau pagi tu dia tak buat, tak apalah. Tak berdosa lah. Tapi kalau subuh tu, dia bawa lampu dah, dia bawa plastik dah ke kebun durian orang tu. Itu dah bertindak. Dah kena dosa. Faham tak ya? Ustaz, Al-Burhan tu apa makna Ustaz? Ham tadi berkehendak. Tak ada Burhan. Burhan tu apa Burhan. makna? Ada nama orang nama Burhan tu. Keterangan Tuhan. Penjelasan, bukti-bukti dari Tuhan. Oh, Burhan. Burhan tu penjelasan, keterangan dari Tuhan. Ayat-ayat Tuhan. Jadi sebab ada nama orang. Jadi Yusuf tu dia teringat baiknya Tuhan sama dia. Dia dari lubang telaga buta tu kan, campakkan saudara tu kan, masuk pula istana, kemudian jadi hamba, dibeli, dijual dengan harga murah, menjadi hamba, tiba-tiba sampai ke istana. Itu nikmat Tuhan. Jadi dia teringat lah hikmah yang dibagi Tuhan. Dan selepas dia Burhan tadi tu, selepas dia dah matang dewasa dia, maka Allah beri dia hikmah, ilmu dan hikmah. Jadi hikmah dan ilmu telah burhan, kebijakan, kecerdasan dia, kepahaman dia untuk bertindak. Setengah ulama kata burhan tu itulah hikmah dan ilmu. Itulah burhan. Jadi sama. Inilah pendapat sebahagian ahli tafsir. Jadi ramai ahli tafsir berpendapat macam tadi tu. Walaupun tak jadi Yusuf tu berzina, tapi dia dah dia tu dah ditonjolkan, dah dikeluarkan dalam bentuk perbuatan. Sampai buka seluar lah, maaf cakap. Ini yang ramai ulama kata pendapat ni Israiliyat punya. Tapi kalau kita tak kunci dulu, pandangan ni kebanyakan ahli tafsir memihak kepada pendapat ni. Okey. Mau tambah lagi. Ini penjelasan pula, pembelaan. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan jemaah dari kalangan ulama salaf. Maknanya ulama-ulama sahabat tabi'in ada berpendapatan macam itu. Mengapa sampai macam tu sangat? Jadi dia kata hikmahnya, walaupun seorang nabi ada berbuat terlanjur macam tu, walaupun tak jadi, itu kunci dulu. Walaupun Yusuf tu sampai buka seluar, dah tanggalkan tali seluar dia, tapi hikmahnya dia supaya dia jadi contoh bagi orang-orang berdosa. Mengapa? Contoh boleh ditiru, boleh apa? Bila orang terjatuh, tersilap langkah, kembali kepada Tuhan. Taubat kepada kemaafan, kembali kepada kemaafan, keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana taubatnya nabi-nabi. Jadi kalau kita terlanjur bertaubat. Jadi contohnya Nabi Yusuf sendiri, contohnya Nabi Adam sendiri. Dia derhaka sama Tuhan kan, melanggar peraturan kan. Sampai macam tu orang membela kes tu. Walaupun dia tak jadi buat, tapi itu sebagai contoh bahawa keterlanjuran tu
jangan dilupakan dengan taubat, kembali kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang paling baik di kalangan orang-orang berdosa tu, iaitu Nabi Yusuf khususnya dalam ayat ni, mereka kembali kepada Tuhan. Supaya jadi contoh kita. Kalau kita berdosa, jangan terlanjur terus. Jangan melangkah jauh sangat. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya jangan binasa hubungan kita, kedekatan kita kepada Tuhan tu tidak tidak terhalang oleh dosa tadi. Ada pembelaan. Jadi kita ambil iktibar lah. Kita ambil iktibar macam mana penuh dosanya. Mesti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seronok dengan dosa. Dulu majlis taklim dulu ada saya sebut ni. Berdosa tu salah satu azab Allah Subhanahu wa taala. Bila kita berdosa, seronok buat dosa, nak lagi. Itu azab Allah taala tu di dunia ni lagi. Buat dosa sekali, terasa nak lagi sekali. Jadi itu namanya azab Allah Subhanahu wa taala. Nak menghindarkan tu, taubatlah. Serupa dengan amal baik kita. Amal baik kita, amal taat kita, kalau kita buat, seronok nak buat taat lagi. Kalau kita bangun tahajud sekali, tak puas dah tahajud ni. Sekali tu, kita tahajud. Kita witir. Lepas tu besok nak lagi. Itu menandakan amal tahajud kita yang mula-mula tu dibalas oleh Allah Ta'ala. Diterima oleh Allah Ta'ala dengan balasan kita ringan nak buat sekali lagi. Itu cara Allah Ta'ala membalas kebaikan. Jadi hati-hati. Kita tengoklah kita ni seronok buat maksiat ke seronok buat baik. Hati-hati. Kalau kita baca Quran kan, seronok nak baca Quran lagi, kejap lagi nak baca Quran lagi. Itu tanda Allah Ta'ala terima bacaan Quran kita tu. Semoga macam itulah kitanya. Ya. Jadi ini serupa jugalah macam tadi, bahawa Nabi-Nabi tu buat kesalahan tu supaya Allah Azza wa Jalla mengingatkan Nabi-Nabi itu supaya bukan untuk bagi malu, tapi supaya likaila tai'asu yang bawah hijau, likaila tai'asu minat taubah, supaya mereka jangan berputus harap daripada taubat. Itu diceritakan Nabi Yusuf tu macam tu, tapi dia bertaubat, dia ingat kepada Tuhan. Itu salah satu alasan mereka dengan dalil-dalil yang melampau tadi. Serupa juga dengan Ghaznawi. Di tafsir juga katakan ketergelinciran Nabi itu, zallah. Maknanya Nabi buat salah. Ada hikmah. Yang pertama, bila dia buat salah tu, bertambah malu. Bertambah takut. Wajal. Bertambah takut. Tak sempat nak terjemah ni. Bertambah malu. Kemudian menanggalkan diri daripada ujub beramal. Aku ni Nabi kan. Kita bukan Nabi. Aku ni kaki masjid, umpamanya kan. Kaki mana-mana ada ceramah kita pergi. Takjub kita. Hati-hati. Kadang-kadang kita tersilap. Jadi, untuk menghindarkan itu, Allah Ta'ala kasih contoh. Walaupun ada tu, Nabi buat macam tu, hikmahnya apa? Dia menghindarkan diri pada takjub dengan amal dia, dengan pangkat dia. Kemudian, talazzuz bi ni'matil afi. Talazzuz bi ni'matil afi ba'dal amal. Merasa seronok dengan nikmat keampunan Tuhan selepas berangan-angan.
Kan tadi itu kan ada berangan dia nak kan, tapi tak jadi. Allah Ta'ala tunjukkan kepada dia bukti-bukti ayat-ayat Tuhan, burhan Tuhan tadi kan. Talazuz bi nikmatil afwi. Kita pun macam itulah. Tuan-tuan, perempuan ni, kita hendaknya merasa seronok minta ampun kepada Tuhan. Bukan sekali-sekali, setiap masa. Seronok kita minta ampun. Di antara hikmah minta ampun ni, istighfar ni, baca surah ni lah, baca surah Nuh. Mulai daripada ayat 10 tu. Puan baca, nanti kita bincang. Baca sendiri. Homework lah, kerja rumah. Cari surah Nuh 10, 11, 12. Apa hikmah? Nanti kita bincang. Jadi Untuk bila Ustaz? Itu untuk bila? Tak, itu untuk kita faham. Di situ ada hikmah istighfar. Jadi kalau kita amalkan istighfar, kita dapat hikmah 2-3 macam di situ. Bukan Surah apa tu? surah Nuh. Surah Nuh. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Lepas Surah Nuh ghaffara 10. Ayat berapa Ustaz? 10, Ayat. 11, 12. 10, 11, 12. 10 tu suruh istighfar. Faedah istighfar tu yursilis sama alaikum midrara dan seterusnya. Seronok baca. Bukan untuk diamalkan baca ayat tu. Tapi faedahnya tu. Okay. Kalau orang beristighfar macam mana faedahnya macam ni. Homework. Oh ya. Okey. Bagus kat tu. Ini kan PDPR ni kan. Jadi bukan anak sekolah aja PDPR. Perempuan. Okey. Talazus. Merasa seronok dengan nikmat keampunan Tuhan. Selepas perangan untuk buat yang bukan-bukan. Tambah lagi mereka, Nabi-Nabi ni adalah pemimpin-pemimpin. Yang memimpin kita supaya rojak. Rojak mengharap. Yang kita ni sebagai ahli yang tergelincir sentiasa, terlencong sentiasa, maka contoh kita ada orang yang hebat merojak, bukan merujak. Rojak ni mengharap keampunan Tuhan. Kata dia orang lah, kata ulama-ulama yang sependapat dengan pendapat yang itu. Pendapat yang mengatakan Yusuf pun tergelincir juga. Cuma tak sampai. Macam tu. Hamma dia tadi, wahamma biha tu, dia berbuat juga. Bukan sekadar lintasan hati, tapi berbuat juga. Cuma tak jadi sempurna lah. Baru di pangkal jalan lah. Okey. Tapi berdosa tu tak berdosa. Cuma diampunkan Tuhan. Sebab Allah palingkan dia kan. Jadi ada pendapat macam tu. Jadi dua pendapat lah tu. Dalam tafsir Qurtubi tu. Kata macam tu. Yang pertama tadi kata dia langsung tak ada ham. Sebab nampak ayat Tuhan tadi kan. Bukti-bukti kekurniaan Tuhan kepada Nabi Yusuf. Pukul 10. 9.55. Ada nak masak ke ni? Ada nak masak. Mestilah. Hari-hari nak masak.